Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada all my friends and fans. Di mana jua anda berada. Saya hos anda hari ini Dr. Yahya Abdullah, dan kita bertemu lagi di dalam Talk Gear. Dalam episod kali ini, topik yang kita sembang pasti akan menyayat hati penunggang motosikal di Malaysia. Kenapa Sebab topiknya ialah lorong motosikal membawa maut. Slow sikit maut tu kan, macam sedih lah cerita kan. Tapi sebelum tu, semestinya saya request lah you all, okay? Tolong like, sub dan share, okay? Dan mari kita berinteraksi dan bertukar pendapat di dalam ruangan komen. Saya rasa isu ni please komen. Sebab siapa yang buat motor kat Malaysia ni, especially di kawasan bandar Kuala Lumpur, Selangor, okay, mesti dah melalui perkara-perkara ni, dan mungkin ada yang terkena ataupun keluarga atau kawan yang rapat kita kenali dah terkena, okay, bahaya-bahaya di lorong motosikal. Okay guys, saya ingat dululah masa saya zaman muda-mudi dulu, of course kita preferred mode of transport is motor kan. Saya bukan berasal dari Kuala Lumpur, jadi saya berasal daripada Muar Johor kan. Jadi Muar Johor ni time tu tak ada lah lorong motor sangat. Jadi pekan kecil, of course kita ride bersama-sama dengan kereta apa semua. Tapi bila sampai di KL, time tu strict lah, polis pun strict, motor mesti berada di dalam lorong motor. Satu yang membuat kita stick atau stay di dalam lorong motor ialah takut kena saman kan. Time tu saya ingat lagi, saya bawa Kawasaki Kips 150. Jadi bukan motor besar, dan saya tengok motor besar mungkin okay, dia orang berani nak tak mengikut lorong motor dan lalu jalan biasa kereta. Tapi bagi penunggang macam yang bawa kap, yang bawa skuter kecil, yang bawa macam saya 150 ke bawah ni, akan stay di dalam lorong motor lah, sebab takut kena saman. Okay. Tapi zaman tu motor pun tak berapa banyak. Nak kata jalan condition jalan lorong motor tu okey ke? Time tu mungkin okey lagi lah, saya fikir baik lagi. Wear and tear dia tak teruk lagi. Tapi kita fast forward lah 2023 especially sejak 5 tahun hingga 7 tahun kebelakangan ni, condition jalan dalam lorong motor tu, okay? Berbagai condition yang pada saya saya sekarang pun kesana kemari saya naik motor lagi dan saya naik kap. Oleh kerana saya buat tak laju, saya tak mau mengambil risiko di dalam main road, highway, di celah-celah kereta dan lori, dan saya akan cuba masuk ke dalam jalan yang spesifik untuk motor. Tapi inilah saya cerita ni bukan kita nak negatif, tapi pengalaman yang betul. Sejak kebelakangan ni 3-4 tahun lepas, yang saya ingat lah ni memang hangat diperkatakan pasal lorong motor ni adalah tempat yang bahaya kerana dari segi apa? Kena summon babe. Bila kita tiba tempat yang macam senyap especially ceritanya kalau ingat dekat Gatri, highway Gatri kan, ada setengah-setengah tempat banyak kat situ orang akan naik basikal kan, naik basikal. Ada yang naik basikal sebab exercise, dia akan keluar pukul 6 pagi sebelum matahari keluar, jadi masih gelap. Apa jadi? Jalan raya gelap, naik basikal mahal. So penyamun jebon dah tunggu kan, habis dengan basikal kena sapu, dengan helmet kena sapu, dengan kasut klip kena sapu. Itu yang tukang basikal, mungkin cara dia samun tu, basikal tak ada berapa laju sangat, jadi dia boleh macam terjah, dia sergah. Jadi dia penyamun ni dia ambil risiko kan, dengan menerjah, sebab basikal tak berapa laju. Kalau dia terjah dan tahan tangkap, dia pun tak cedera, orang tu cuma jatuh basikal je. Tapi motor macam mana? Motor macam mana dia samun? Dah keluar juga mainstream media dulu Ni dalam saya ingat tahun 2016-2017 juga. Berhati-hati bila lalu dekat terowong. Kerana apa? Kita tak nampak, rupanya ada tali tangsi tali tangsi yang atau tali yang untuk line tangkap ikan tu kan. Tadi kita tak nampak, warna transparent. Rupanya dia taruh paras leher Jadi bila siapa penunggang motosikal yang lalu, leher dia terjerut dan jatuh. Okay. Jadi jebon ni, penyamun ni bila dah nampak jatuh, dia terus meluru kat orang tu dan rompak segala-galanya, dan mungkin bawa lagi motor, dan orang yang jatuh tu
Ya, nasib lah kan, dia biarkan jatuh kan. Dah banyak berlaku. Kenalan saya sendiri tak pernah kena, tapi dia cerita kat saya kawan dia pernah kena. Yang tu tak meninggal. Pasal apa? Pasal mungkin dia buat tak laju masa tu, tapi leher dia terjerut dan memang ada kesan terjerut dan dia memang jatuh. Tapi nasib baik masa dia jatuh tu ada orang belakang datang dan sempat berhenti, dan penyamun jebon tu tak sempat keluar untuk rompak dia. Jadi dia pun fikir, macam mana aku jatuh tadi, apa yang menyebabkan aku jatuh. Tapi dia tengok leher ada kesan. Masa tu dia tengah slow, ada kesan macam line terjerut kat situ. Jadi itu salah satu kes yang dia selamat. Tapi banyak juga kes yang saya sendiri dengar kan, memang leher dia macam kena jerut sampai putus uratnya. Okey. Selain daripada dia orang pasang tali tangsi tu, dia orang juga baling paku. Baling paku. Kita tahu dekat certain selekoh, especially dekat tempat yang macam terpencil tapi ada kereta lalu, kita tahulah siapa yang buat kerja ni kan. Dia baling diesel lah, dia baling paku lah. Ada mungkin urban legend lah, kata baling kacang hijau lah, biji saga lah apa, nak kasih orang tergolek kan. Tak pasal-pasal dekat corner, alih-alih boleh jatuh kan. Dan bila ada hujan sikit, kita nampak macam ada minyak kat situ kan. Dari mana datang? Jadi bila kita tengok, kalau kita borak, banyak orang kata ini daripada lori, daripada bas. Tapi jalan yang banyak orang accident tu, lori dan bas memang tak ada diesel, tak ada minyak apa yang tumpah kat jalan raya. Tapi alih-alih je corner, kereta berpusing dan terhentam tepi. Okey, ni kenapa saya cakap macam tu? Sebab satu Ramadan tahun 2007. Yalah. Saya balik sahur, mak saya, mak abang saya dengan mak saya dekat Kelana Jaya. Jadi saya pun drive balik lah, nak balik ke rumah saya kat Serambut. Saya lalu Bukit Damansara. Saya tengah drive, sekali turun bukit tu, ada corner sikit, kereta tu tak sebenarnya berpusing. Okay, saya dengan kawan saya masa tu terhentam divider tepi. Lepas tu kereta pun berhenti melintang. Saya fikir apa pasal boleh lost traction kan. Lepas tu okey lah, saya pun dah telefon apa semua. Abang saya pun datang. Dia kata, oh, tayar kereta kau botak lah apa semua. Tapi tak logik, sebab ini cerita betul. Saya tengok saya botak ke apa ke. Masa tu saya pakai rim 17 lah. Macam zaman tu kan, rim 17, tayar besar apa semua, sepatut grip kan. Dan bukan hari hujan pun. Jadi rupanya masa yang saya accident tu, laju-laju je alih-alih dia total datang. Oh, sudah accident, mari kita tarik kereta ni semua. Saya kata, macam mana you cepat sangat datang kan? Ni pukul 4 pagi. Alih-alih saya accident 2 minit you sudah sampai. Dia kata, oh, kami memang jaga apa semua ni, kawasan kami apa semua. Terus saya tanya, macam mana boleh accident situ kan? Oh, dia kata ini memang biasa bas lalu, lori lalu. Ini Bukit Damansara, mana ada bas lalu, lori lalu kan? Jadi saya boleh agak lah apa yang berlaku. Jadi ini salah satu cara saya nak kaitkan balik tu. Saya naik kereta, tapi dekat lorong motor tu dia taburkan benda-benda ni. Sebab bila kita tengok dekat lorong motor, dekat kalau ada dinding kat situ atau ada tiang ke, alih-alih ada motor rosak, tayar pancit, sila telefon nombor ni kan. Macam ngam-ngam je macam ngam-ngam je kat situ. Kita accident, dah boleh telefon nombor ni kan. Dah dipaparkan kat situ. Jadi kita kena saya nak cakap kita nak berhati-hati tu satu hal juga. Berapa banyak kita boleh berhati-hati kan. Takkan setiap lorong yang kita lalu kat motor tu kita nak perhatikan ada paku ke, ada itu, ada ini kan. Itu menyebabkan accident pula. Tapi hakikatnya benda-benda tu ada. Dan 2023 ni saya suggest kita ambil ni sebagai common knowledge kan. Yang samun, pasang dawai, tabur paku, baling diesel dekat jalan raya motor ni. Jalan motor ni memang ada sebetulnya. Kita jangan macam menafikan kononnya dia orang jaga jalan ni yang baik, maka benda-benda ni semua tak ada. Masih ada lagi. Okay guys, itu yang kita cerita pasal kena samun,
tabur paku apa semua tu benda yang sengaja. Tapi benda-benda yang tak sengaja, jalan pecah-pecah kan, jalan berlubang-lubang. Jalan raya motor ni bertahun-tahun kita komplain kan pada authority, masuk surat khabar, masuk mainstream media, supaya apa, jalan raya tu bukan nak di-upgrade sangat, tapi maintain supaya jalannya elok kan. Kita tak menghadapi hazard dan havoc atas motor. Jadi kita boleh tengok dekat jalan raya motor ni mungkin dia punya maintenance dia mungkin tak sama dengan main road ataupun highway yang kereta lalui. Contoh-contoh ni adalah jalan lubang-lubang kan, berpecah-pecah sana kemari kan, pasir ke sana kemari. Oleh kerana jalan tu dah beralun, yang pecah tu dah jadi lubang, dah jadi pasir, masuk ke yang beralun tu dah ada lubang, ada pasir lagi. Lepas tu ada kadang-kadang kalau kita tengok dekat jalan raya motor ni, tempat yang kalau kita tengok yang tempat motor akan slow down. Contohnya kalau ada terowong, ada corner, dia akan slow down. Kita tengok kalau kita, saya tak recommend lah, tapi kalau boleh berhentikan motor tepi, parking kat rumput tu, kita tengok dekat-dekat situ, mesti ada skru lah, mesti ada besi lah, mesti ada benda-benda yang benda asing yang kat situ. Jadi kita naik motor kan, sekali alih-alih terlanggar skru lah, terlanggar nut lah, terlanggar besi apa lah. Jadi mana datang semua benda tu kan? Mungkin debris ni asal daripada jalan raya besar, kereta dan motor dan lori juga. Jadi bila ditolak ke tepi, jadi orang yang macam saya bawa motor tak laju slow, saya akan stay ke lane yang paling kiri sekali. Tapi dekat sini banyak lubang lah, banyak pasir lah, banyak paku lah, banyak skru lah, banyak benda asing. Dan akhirnya semua ni menyebabkan loss of control kan. Jadi dah pernah berlaku kat saya juga. Tapi Alhamdulillah lah, saya selalu buat slow. Jadi saya nak accident tu macam saya boleh kawal lagi lah kan. Tapi okey, ni kena take note perkara-perkara ni. Guys, bercerita tentang hal ni lah. Kalau nak dengar sikit nak dengar lebih pun boleh tentang jalan berlubang. Okey, episod kita yang sebelum ni saya ada bercerita tentang jalan berlubang. Okey, jadi catch it guys. Okay guys, point yang seterusnya pasal low motosikal yang bahaya ni memang menyayat hati lah. Okay, memang came out in the news. Okay, memang sangat menyayat hati. Pasangan suami isteri ni, dia orang nak pergi sahur kat Port Dickson kan. Anak-anak tak ikut naik motor kan, jadi anak-anak tidur. Jadi dah sahur nak balik ke KL. Dan apa berlaku, isteri dia terlentuk kan. Isteri dia macam terkiri terkiri jalan, terlentuk ke kiri jalan, jatuh. Lepas tu kepalanya tergesel dekat divider. Topik saya nak cerita pasal divider yang ada dekat lower motor ni. Tergesel dekat divider tu, putus kepala. Lepas tu oleh kerana masa jatuh ke tepi tu, motor tu tak stable, rider tu pun jatuh sekali dan putus tangan kiri. Jadi isterinya meninggal lah, of course, on the spot kan. Dan dia mengalami kecacatan kekal lah kan, sebab tangan kiri putus. Jadi saya cerita ni pasal divider kan. Divider ni sepatutnya protect kita kan. Tapi kalau you guys berhenti maksud saya dengan selamat lah, kalau you check, kita pegang divider tu punya bucu kan. Sepatutnya dalam keadaan kita pegang macam tu, kita boleh rasa tajam kan. Sebab dia mungkin kat luar tu ada yang lengkung, tapi belah dalam tu, jadi kalau kita jatuh terkena dekat situ, memang cala bala lah. Tapi ni nasib tak baik lah betul. Terlentuk, terjatuh dekat leher dan kepala ni putus. Jadi divider di lower motor ni pun kadang-kadang divider ni rapat betul. Jadi kalau kita terhilang kawalan sikit, tergesel dengan divider tu, okay, dia punya result dia very very tragic lah kan. Jadi bila kita lalu lower motor ni, perhatikan divider tu, bolehkah kita maneuver, okay? Kalau apa-apa berlaku, okay, jangan terlanggar. Sebab kalau langgar, biasanya memang ending dia memang tak baik lah. Okay guys, saya nak sambung a few more things, okay, tentang
jalan di keadaan di lorong motor ni. Ada time tu sampai keluar mainstream newspapers, keluar media dan bulletin utama kan, news utama, pokok dan dahan. Saya pun dah banyak kali lalu. Saya kena beritahu you all lah. Saya ni atas jalan raya saya buat slow. Okay, tapi kalau di race track memang saya selalu jauh habis. Tapi saya akan ambil lorong kiri. Okay, kalau saya naik motor, lalu lorong motor saya akan ambil kiri. Dan pokok semua ni kat belah kiri. Jadi pokok ni dia punya overhang dia, dahan dia, daun-daun dia semua memang sampai obstruct. Jadi kadang-kadang kalau kita tengah slow, macam saya lah, saya boleh elak lagi. Tapi banyak orang situasinya yang dah tersangkut di pokok kan. Banyak orang yang dah cedera, banyak keluar laporan tentang pokok tu punya dahan dah menjerut atau dah, bukan pokok tu yang langgar kita, tapi kita tu yang langgar pokok. Tapi mana kita nak tahu? Kadang-kadang pokok ni dan dahan ni bukan ni di jalan tegak. Kalau jalan tegak kadang-kadang kita boleh nampak lagi. Kadang-kadang di celah corner kan. Kadang-kadang bila lepas terowong tu ada dahan dan kita terlanggar. Itu saya nak cakap, saya nak gabungkan pokok-pokok dan dahan ni. Kat mana yang kita tak nampak? Takkan jalan tegak kita tak nampak pokok tu punya dahan apa semua. Kadang-kadang dekat corner yang blind, okay? Corner yang buta. Dekat mana? Dekat terowong, okay? Keluar daripada terowong tu sharp, okay? Tajam. Dan kita tak nampak yang ada dahan-dahan dan terlanggar. Saya banyak kali kena, tapi saya slow tu mungkin saya boleh selamat lagi. Bagi mereka yang mungkin laju sikit ke, atau mungkin skill set kurang ke, dah banyak berlaku di mana okay, pokok dan dahan dan juga digabungkan dengan blind corner dah menyebabkan tragic. Okay, so be careful. Okay, pokok dan dahan dan blind corner. Okay guys, next point saya nak cerita ni, kita ni sebagai penunggang motosikal faktor yang mustahak, yang sangat penting, yang memang kita kena take note lah kan, sebab dia efek kita adalah cuaca kan. Kalau kita ride masa panas tu mungkin okey dah lagi kan, tapi kalau hujan macam mana? Kita tengok sekarang pun cuaca kita tak menentu. Sekali hujannya teruk-teruk sampai tak nampak jalan, sampai banjir, tenggelam. Jadi lorong motor ni kebanyakannya kalau kita tengok yang banyak lorong motor dia lalu bawah kan. Bila tiba satu persimpangan dia akan underpass. Jadi tenggelam. Kalau tenggelam dan ditutup jalan tu, mungkin kita selamat lah sebab kita nampak kan, sebab dia dah tutup jalan. Tapi ada setengah tu belum sempat tutup jalan, ataupun underpass tu dah naik air cepat sangat, belum sempat ada notis ke atau ada kon ke apa ke. Jadi kita dah termasuk dalam tu dan dah redah air yang sangat-sangat dalam kan, takut terbalik kan, aquaplaning dan sebagainya, enjin masuk air. Jadi kena take note bila kita ride dalam keadaan hujan lebat. Kalau kita nak juga lalu lorong motor tu, pastikan bila kita sampai underpass lalu bawah persimpangan, air tu dalam ke tak dia punya banjirnya. Dan kalau sama ada dia dalam ke tidak, tapi kita dah nampak banjir, ada kita nak redah ke? Takut nanti dalam air tu ada batu ke, ada kayu ke, yang ranting ke yang dah hanyut ke apa, kita nak redah juga, langgar, dah habis kita sendiri tenggelam dalam banjir tu. Okay, so ni satu consideration yang kita mesti betul-betul take note. Okay guys, the next point yang saya nak cerita ni, bagi mereka yang suka ride malam ataupun balik kerja lewat ataupun kerja shift, bila lalu lorong motor ni semua kan gelap, tak ada lampu, tepi-tepi jalan tu satu hal lah. Ada setengah lorong motor yang bukan di dalam vicinity dekat tengah kota kan, mungkin daripada Subang Jaya ke atas pergi ke Kelang kan, Bukit Raja, lampu tiang ni tak ada, gelap kan. Kalau lampu tu suluh dekat main highway untuk kereta dan lori tu okey, tapi dekat lorong motor sendiri tak ada. Dan ada yang lorong motor yang baru buka, okey, bila kita lalu terowongnya pun tak ada lampu juga. Oh, sangat-sangat bahaya. Kita tak nampak kalau ada lubang-lubang atau road hazard, sebab tempat-tempat yang lorong motor ni biasanya tak ada lampu, mungkin sebab baru buat, jadi jalan tu belum sempurna lagi. Tu satu hal. Tapi mungkin dah lama buat pun lampunya dah blow kan. Jadi kita apa pasal ni terang ni gelap. Jadi kita kena sentiasa aware
kalau kita akan lalu lorong-lorong yang gelap kan. Sebab takut nanti ada lubang, apa kita terlanggar lubang dah terpelanting lagi. Okay. So gelap tak ada lampu tu satu faktor yang kita kena fikir bila kita ni kerja shift malam kan, atau balik lewat malam kan. Sebagai pengguna motosikal, please be aware. Lagi satu yang saya rasa ni lah mustahak juga, tak semua pengguna motosikal ni terror buat motor kan. Saya bukan nak kata ada kasta ke apa, tapi mungkin ada warga tua sikit, ataupun mungkin skill bawa motor ni mungkin kurang kan. Mungkin ni bukan seksis ke apa ke, tapi perempuan mungkin kena makcik-makcik yang bawa motor ni, dia bukan skill racer kan, atau motor. Jadi kalau apa-apa berlaku, boleh tak maneuver atau adjust trajectory motor tu supaya boleh cilok, boleh lepas daripada halangan-halangan dan havoc jalan tu? Mungkin boleh, mungkin tak boleh. Kalau tak boleh tu satu hal. Tapi jalan di lorong motor tu sendiri sempit kan, lorongnya sangat sempit. Jadi kalau kita nak elak-elak, nak cilok, kalau depan tu ada macam ada batu ke, ada lubang ke, ada lopak ke, kalau kita elak, dah lah sempit. Memang dia buat situ designate 2 lane. Tapi kalau kita elak sikit je, orang belakang yang sebelah kanan atau sebelah kiri tu, mungkin kita kena sapu dek dia orang kan. Jadi kalau kita ada skill pun, dah tak ada skill tu lagi hal pula. Boleh ke kita cilok maneuver motor tu dalam keadaan yang sempit macam tu kan. Dan kadang-kadang saya tengok laju-laju betul yang bawa motor dan lorong motor dia kan, memang sangat-sangat laju. Tak tahu lomba apa kan. Saya pun naik seram kan. Jadi kalau kita nak mengelak apa-apa, kucing keluar ke, anjing keluar ke, biawak keluar ke, kalau kita ngelak dan dalam keadaan jalan yang sempit tu, sempat tak maneuver kan secara selamat. Okay guys, saya rasa yang paling last saya nak sebut, mungkin ada faktor-faktor lain tu saya nak you all comment kan. Saya taruh comprehensive list ni macam-macam. Satu lagi yang saya rasa lah, lorong motor ni orang tak nak lalu kan, sebab low maintenance. Jadi ride quality dia very low. For example, jalannya tak smooth, kebanyakannya macam berbenggil-benggil sebab tar dia dah habis, tinggal batu je. Jadi bila kita ride gedeg. Ada satu contoh dekat yang baru ni, biasa motor bila tiba simpang, lorong motor ni akan lalu underpass, tapi dia buat jembatan ke atas. Tapi dia buat jembatan, dia taruhnya speed bump yang halus-halus tu kan. Mungkin masa entrance nak masuk jembatan tu, boleh lah dia taruh dah 5 speed bump tu yang kecil-kecil, tapi jalan tengah menegak lagi. Tapi dekat tengah corner nak naik bridge tu, dia taruh lagi speed bump lagi. Jadi kita ni tengah corner motor tapi ada speed bump. Jadi ada kemungkinan tayar depan tu akan wash out kan. Lepas tu dekat tengah corner tu dah memang ada. Bila jalan tegak sikit pun dia taruh lagi speed bump yang kecil-kecil banyak-banyak tu. Lepas tu bila nak exit corner tu pun, walaupun dalam keadaan corner dekat bridge tu ada lagi speed bump. Jadi kita ni terpaksa concentrate kepada speed bump, bukan atas jalan raya kan, untuk mengekalkan jangan depan tu tergelongsu kan. Speed bump ni saya bukan nak komplain pasal speed bump dia, tapi saya nak komplain tentang quality speed bump. Mutu speed bump tu menggerutu kan. Kalau dia buat smooth, lembut, dan mungkin materialnya mungkin macam getah yang absorb tu, tapi bump tu ada lagi, tapi tinggal lagi tak terlalu keras jitu sampai kita hilang rasa kat tangan tu, motor tu takut tergelongso. Okay? Jadi so sangat-sangat bahaya. Dan saya rasa yang paling sekali sekarang ni budak-budak muda dan mungkin mereka-mereka yang mungkin dispatch ke apa ke ataupun delivery, dia orang satu dekat lorong motor ni yang membuat apprehensive mungkin tak nak lalu adalah roadblock kan. Kalau ada roadblock dalam tu memang tak boleh lagi lah. Jadi dia orang prefer, kadang-kadang saya pun prefer nak lalu jalan luar. Sebab kerana apa? Kerana roadblock, traffic, JPJ kan. Dan ni menyebabkan setengah orang tense lah kan, stress. Saya tak kata dia orang tak ada road tax ke, insurans ke apa, pakai motor curi ke apa ke, bukan pasal tu. Tapi ada kehadiran traffic dan JPJ ni untuk buat roadblock, membuat orang macam rasa kaget kan nak lalu kan. So ini pun satu sebab juga. Sepatutnya kehadiran pihak authority ni nak kasih rasa selamat, rasa protected, tapi dah menakut-nakutkan orang dan orang tak nak lalu lorong motor ni. Okey lah guys, nampaknya sampai sini sahaja topik kita pada kali ini.
Okey, jangan lupa dengarkan kami juga di Spotify. Dan lepas ni kita bertemu lagi lah dalam episod akan datang dalam Talk Gear. Guys, jangan lupa like, share dan sub. Saya Dr. Yahya, bukan Dr. Bedah, tapi membedah persoalan di dalam topik menarik akan datang. Terima kasih.